Kau kenapa Rakna? Dah tak kerja pun asyik murung je. SPRM tak. Mereka dah tahu pasal yang cukai yang saya ubah tu. Masa saya urus syarikat kelapa sawit yang peninggalan ayah tu. Rakna, kenapa sampai jadi macam ni? Saya ingat lepas bersara, hidup akan jadi tenang. Tapi, desakan hidup, perbelanjaan anak-anak, saya buat silap. Kau tahu tak pesan penipuan kau tu? Bukan setakat duit je, nama keluarga pun tercemar, Rakna. Terima kasih Datin sebab tunggu. Baiklah. Datin, pihak kami telah mengumpul bukti melalui dokumen dari syarikat sawit dan penyata bulanan yang Datin kirimkan dan hantar kepada Kementerian Kewangan Sarawak. Jadi, angka-angka tersebut tidak konsisten. Saya memang ubah angka tu. Tapi bukan untuk kepentingan saya sendiri. Saya ada alasan. Datin, pemalsuan dokumen kewangan adalah kesalahan serius di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Jadi, rasuah ini bukan sahaja terima duit Datin, tapi bila salah guna kuasa untuk lindungi penipuan. Jadi, pihak kami ada beberapa gambar dari kilang sawit yang terlibat. Jadi, pihak kami juga sedang menyoal bekas pegawai kerajaan yang lain yang turut menerima sebanyak RM700,000. Jadi, Datin tahu kan kesan kerjasama ni? Saya tak sangka yang akan sampai sejauh ini. Masa saya masih dalam jawatan dulu, saya ingat semua ni hanya adjustment biasa. Datin, adjustment biasa inilah yang menyebabkan kerajaan negeri kehilangan ratusan ribu ringgit. Ini bukan perkara biasa, Datin. Ini merosakkan sistem percukaian. Malah, ia lebih parah, ia menjejaskan kepercayaan rakyat. Saya sedia bertanggungjawab Tuan, tapi saya harap masih ada ruang untuk saya tebus semula. Kami ini bukanlah kerja mana, Datin. Tapi jika Datin beri kerjasama yang penuh dan bantu dedahkan lagi rangkaian kes ini, kami akan maklumkan kepada pihak pendakwa. Kadang-kadang, Datin, kesalahan kita ni dapat jadi pengajaran untuk orang lain. Tapi, hanya kalau kita berani mengaku dan perbaiki semula. Saya akan bantu. Saya cuma harap orang lain tak ikut jejak saya. Assalamualaikum Datin. Datin sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sejak kebelakangan ni, Ustazah nampak Datin sering datang ke masjid. Ada apa-apa ya? Sebenarnya, saya cari ketenangan. Hati saya tak tenang sejak kes saya mula disiasat. Oh, rasa bersalah tu tanda iman kita masih ada dalam diri kita. Tapi jangan biarkan rasa tu jadikan kita putus harapan. Saya sebenarnya tak sangka yang saya akan jadi begini. Dulu saya dihormati, tapi sekarang semua pandang penuh kecewa dengan saya. Saya malu dengan Allah, Ustazah. Orang yang paling mulia adalah mereka yang kembali ke jalan yang benar, walaupun sesat. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengampunkan orang yang benar-benar bertaubat. Sebenarnya saya tak tahu nak mula dari mana. Okey, sekarang ni Datin minta ampun dengan Allah, bukan sekadar pada Allah, dengan masyarakat lain juga. Jadikan kesilapan Datin ni pelajaran untuk orang lain. Itu jihad Datin sekarang. InsyaAllah, saya cuba Ustazah, saya cuba ibu semuanya. InsyaAllah. Yang penting, Datin jangan ulang semua ni lagi. Setiap solat,
Mohon ihdinas siratal mustaqim. Moga Allah tunjukkan jalan pada datin. Amin. Amin. Seorang tentara kerajaan bergelar Datin telah direman selama 6 hari bermula pada hari ini bagi mematuhi siasatan berhubung penipuan pengisytiharan cukai minyak sawit mentah. Penahanan tersebut dilakukan susulan suspek berusia 66 tahun itu dipercayai terlibat dalam aktiviti pemalsuan perisytiharan cukai jualan minyak sawit mentah setiap bulan kepada Kementerian Kewangan Sabah MOF. Hakim Jessica Ombau berkata, suspek akan direman hingga 26 Mei di bawah Seksyen 17/A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Tentara kerajaan itu merupakan suspek ketiga ditahan berkaitan dengan kes berkenaan. Sementara itu, pada 18 Mei, SPRM telah menahan seorang pegawai kanan kerajaan serta seorang bekas penjawat awam dengan kedua-duanya direman bermula 19 Mei hingga 25 Mei. Kedua-dua mereka didakwa meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira RM700,000 daripada sebuah syarikat kilang sawit bertujuan melindungi pemalsuan perisytiharan cukai jualan minyak sawit bulanan kepada MOF. Salam sejahtera semua sihat? Sihat, Prof. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peranan integriti dalam sektor awam. Jadi kamu semua ada tengok berita tak semalam? Saya main game. Okey. Jadi berita semalam yang menyerahkan tentang seorang bekas penjawat awam telah memasukkan cukai sawit. Prof. Ya, Aziz? Kalau tekanan hidup buat dia jadi macam tu, salah tepat ke? Ya, dia tak salah. Tekanan hidup ni bukan alasan untuk kita melanggar undang-undang. Kalau semua orang guna alasan yang babi tu, semua orang akan melakukan rasuah. Pokok awak pun buat, kan? Prof, Ya, Nanya. saya nak tanya, integriti itu datang dari mana ya? Sekolah, diri sendiri ataupun dari rumah? Semua yang kamu sebut tu betul. Tapi yang paling penting ialah kesedaran diri kita terhadap rasuah. Terbalik kepada start seterusnya. Kamu pernah dengar tak? Pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi, kalau seseorang itu melakukan rasuah, and then dia mati, dia tetap salah. Namanya tetap diingat. Prof, Yes, ya. jadi kita yang muda ni kena mula dari sekarang ya, Prof? Ya, integriti mesti dipupuk dari awal. Awak kan mantan pemimpin buat masa akan datang. Jadi, kena ingat ya, integriti bukan pilihan, ianya kewajipan. Awak semua faham? Faham.